Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Okey, percubaan kali yang ketiga. Okey, biasa untuk kita buat live macam ni bila tempat yang berbeza. Jadi dia kadang-kadang kali pertama, kali kedua tu tak begitu baik. Okey. Jadi adalah masalah-masalah teknikal yang kami cuba diatasi. Okey, so sekarang ni kami cuba untuk kali yang ketiga dan pakcik menunggu signal daripada Ustaz Syakrin untuk sekali lagi kita live sembang santai kita tentang kaedah mengaji menggunakan abadah ni. Okey, sebenarnya macam pakcik kata tadi lah. Okey, pakcik dah biasa dengan kaedah abadah ni. Jadi mungkin kawan-kawan lain nak tahu juga macam mana sebenarnya kaedah abadah ni. Okey, sebab abadah ni bukan saja untuk yang beginner kanak-kanak yang umur, tadi Ustaz Syakir pun disebut yang beginner umur 6 tahun, okey, umur 6 tahun ke bawah dan 6 tahun ke atas. Okey, dia sebenarnya ada 3 buku. Okey, dia ada 3 buku. Buku yang pertama tu untuk dinamakan Abadah Junior. Abadah Junior ni buku yang dia buku untuk anak-anak. Buku untuk anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah. Okey, anak-anak yang sebelum masuk tadika tu sebenarnya dah boleh diperkenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah ni. Okey. Kalau kata sekarang ni orang banyak dengar lagu Ummah Hana. Ummah Hana bila pasang ke anak-anak lagu Ummah Hana mengaji alif ba ta sa jim ha qa. Okey. So yang ini kalau anak tu dah umur 4 tahun, okey, umur 4 tahun, maksudnya dia dah boleh mula tulis mengikut garisan-garisan yang ada tu. Okey, dia dah tulis. Dia macam kita tulis belajar dulu kecil-kecil A, B, C kan. Tapi ni kita tulis huruf hijaiyah lah. Alif, ba, ta. Okey. Jadi dalam pengenalan dia, okey, sebenarnya huruf hijaiyah ni dia ada orang kata apa? Sebutan-sebutan dia. Okey, cara nak sebut apa semua tu. Okey, dia dikenalkan dengan baris juga. Okey, yang baris ni ambil sebenarnya. Okey, selalunya kita baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, qa, lagu dia macam tu. Tapi dalam abadah dia ada selawat kan. Dia ada selawat badah untuk kita nak ajar pada anak-anak. Okay. So hari ni sebenarnya nak minta Ustaz Syakrin share macam mana sebenarnya selawat badah untuk orang kata apa, nak menarik minat anak-anak ni mengaji sambil berselawat. So dapat dua dalam satu pahala. Pahala berselawat pun dapat, pahala orang kata apa, mengaji pun dapat. Okay. Dan juga menulis tu dia boleh tulis dengan pensel color ataupun dia boleh tulis dengan pensel biasa pun boleh kan. Sambil dia kena huruf satu-satu dia tulis satu-satu. So mungkin tadi dah mukadimah. Okay. So sekarang ni kita nak dengar macam mana Ustaz Syakrin menyampaikan pengenalan tentang huruf hijaiyah ni dalam orang kata apa, kaedah penasyid berselawat. Okay. Boleh Ustaz Syakrin? Boleh, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam ni? Sampai. Okey. Untuk permulaan dia akan masuk pada selawat badah lah. Jadi contoh yang saya bagi macam sini. Boleh saya tunjuk sekali ya bang? Boleh. Tak tunjuk pun tak apa. Kalau ni nanti kita tunjuk ni. Yang ni patutnya ni lah. Susah pula nak pegang macam tu kan. Okey, baik. Sini boleh bang? Okey, boleh. Okey. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Abata sajaha khoda ذرى ذا شفضطا ضاء غفاق كلاما نواها يا وسلاما توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Okey. Itu salah satu cara ya, kaedah untuk kita nak orang kata apa, menyampaikan, okey, nak mengajar anak-anak dengan selawat. Tapi kadang kalau orang kata sambil nak tidurkan anak-anak pun boleh sebenarnya ngajikan, bacakan selawat tu dan Ya betul. abatasa saja. Tak tengok pun tak boleh ikut. Ikut saja. Okey, sebenarnya tak hafal lah. Tu lah kata kalau bila duk ngajar tengok kan baru ikut kan. Ya betul. Kalau tak ikut ni. Sebab kadang kita ni masalah kita nak sebut, selalunya orang lupa dekat Qadha, apa? Soto. Soto tu pun dah itu kan. Sot Qadha. Kat situ pun ada problem kan, untuk setengah-setengah orang dia bila sebab pernah mengajar dulu, pengajar orang dewasa, okey, dia baru balik pada umrah, dia dapat hidayah untuk mengaji Quran sebab dia kata dia pergi sana tiba-tiba tak boleh mengaji. Okey, jadi dia rasa ya Allah, orang kata apa, rasa kekurangan kat situ. So dia dapat hidayah untuk mengaji. So dia masa tu ustaz minta ajarkan, okey, dia ajar. Memang so kita akan confuse dekat situ. Bila sampai dekat slot, bila ada huruf slot Qadha ni akan berhenti sekejap. Kebanyakan lah, Qadha nak keluar. Nak kena perbanyakan dia punya tu. Sebab kadang kat situ yang menjadi keliru kan, dia dekat-dekat. Betul. Slot Qadha. Dia punya titik dia, lepas tu dia punya bentuk bila dia huruf tu bersambung. Betul. Kan huruf tu di tengah, huruf tu di hujung. Boleh tunjuk sikit tak macam mana kalau bila huruf tu kedudukan huruf kita ada kan dalam orang kata apa, abadah ni. Kedudukan huruf bersambung ke macam mana? Maksudnya macam ni. Yang ni kedudukan huruf di awal, kalau huruf tu di tengah. Kita masuk satu tu. Tengok daripada muka surat pertama tu dia punya huruf tunggal, kemudian dia ada huruf yang di tengah ataupun di hujung, cara tulisan dia supaya orang mudah faham. Okay, anak-anak ni mudah boleh tengok, ada perbezaan bila huruf tu ditulis di awal, di tengah atau di hujung. Kemudian kita kena sebut anak-anak akan disuruh sebut. Bila dia mengaji, kita suruh dia sebut. Okay? So benda ni dia ambil masa untuk pembelajaran, sebenarnya ambil masa dalam 1 hari. Okay? Ambil dalam masa 1 hari tu memang tekankan dia benar huruf. Okay? Dengan bunyi dia. Okay? Kalau guna kita kenalkan dia punya baris atas sahaja, okay? Tapi orang kata apa, bila dia di baris atas sekali tu dia kenalkan dulu kedudukan dia. Okay? Cara dia punya tulisan tu, kedudukan dia di awal, di tengah dan di hujung. Sebelum masuk pada bab yang kedua, baru dikenalkan bunyi yang berbeza, sama ada baris di atas, baris di bawah, baris di depan pula, bunyi iu pula. Betul? Betul. Macam ni lah contohnya. Okay. Okay. Mungkin Jacqueline boleh tunjuk sikit yang apa tu, cara kita nak belajar kalau nak ngajar anak-anak macam mana. Maksudnya nak mudahkan anak-anak ikut faham dia punya penggunaan. Sebab ramai juga sebenarnya kawan-kawan yang dah beli tapi tak tahu macam mana nak guna buku ni. Okey, untuk bagi saya yang telah pengalaman saya mengajar budak-budak ataupun dewasa, saya ibaratkan yang ni huruf hijaiyah ambil daripada alif hingga ke ya, ni adalah kunci. Maknanya yang macam abang cakap tadi, dia selalu ramai orang tertukar dekat sod, dot, to, zo. Mungkin dekat huruf lain tak ada masalah. Tapi bila dah mahir, dah kenal semua huruf ni, insya-Allah yang lain ni akan lagi laju lah. Sebab dia nipis je. Kalau kita tengok bait yang pertama ni, dia akan masuk 2 huruf saja, iaitu dia 4 huruf saja, iaitu alif, ba, ta, sa. Ba, ta, sa. Maknanya kita akan ulang. Macam mana kalau dia bersambung, ta bersambung, sa bersambung. Alif dengan ba, dia akan tunjuk alif dengan huruf alif dengan ba tidak boleh bersambung. Bila ditukarkan ba dengan alif boleh disambung. Macam itulah. Dan dia pergi pula muka surat sebelah. Kalau kita tengok di sini dia ada tanda, orang kata ada seorang guru, ada seorang murid. Maknanya
Di sini perlu orang kata dipantau oleh guru lah. Sampai habis sini. Maknanya kalau sini dah sampai sini, murid tu perlu baca sendiri. Maknanya dipantau juga oleh guru, tapi dia orang kata perlu membaca sendirilah. Dia Begitu perlu juga. sebut satu-satu yang depan guru ya. Ya, betul. Dia perlu sebut satu persatu depan guru, guru akan nilai sama ada dia disebut dengan betul ataupun tak. Betul? Ya, betul. Jadi kalau kata anak kita tu, mula kita ajar dulu macam dia sebut, lepas tu dia mungkin buat latihan ulang kaji dia untuk dia sebut satu-satu, dan kemudian dia datang pada kita, dia perlu bacalah bila kita tunjuk tu kita kena, kalau istilah lain kita kena tepuk. Maksudnya kita bukan tunjuk baca satu-satu, kalau baca satu-satu dia macam hafal. Tapi Ya, tepuk betul. maksudnya kena tunjuk kat mana kan. Cuma tunjuk je mana-mana dalam kotak tu. Okey, kemudian dia kena sebut. Kalau macam sekarang ni nampak okey, Jakarta. Okey, jadi dia kena sebut Jakarta. Kalau dia boleh sebut Jakarta maksudnya dia tak hafal. Maksudnya memang dia dah ingat dalam minda dia. Huruf tu huruf jim, huruf qa dan huruf ta. Tapi kalau dia macam ambil masa untuk sebut, maksudnya dia belum mahir lagi, dia belum dapat lagi orang kata kenal lagi huruf tu. Dia hafal satu-satu. Okey, kalau dia ambil masa lama, dia sebut jataba, okey, dia sebut satu-satu kan, ikut kotak-kotak tu baru dia dapat, maksudnya dia hafal sebenarnya, dia belum kenal. Dia cuma ingat apa yang kita sampaikan pada dia. Okey, itu maksudnya dia belum mahir lagi dalam itu, dia kena ulang lagi. Okey, ni bagi kawan-kawan yang pernah pergi, okey, untuk ni tapi tak tahu nak guna macam mana. Ni salah satu cara lah, okey, untuk Hello, bang. Ya. Ada dengar double suara? Tak. Okey. Oh, dekat saya kot bunyi. Okey, boleh teruskan Syakrin. Macam mana lagi apa kita nak gunakan kaedah badan ni untuk membantu anak-anak dan membantu diri sendiri lah, untuk yang baru-baru nak baca. Okey, apa ni? Kaedah al-badan ni kalau kita tengok dia double suara lah, tak boleh lah. Terus Syakrin. Syakrin terus je cakap. Oh, ya. Ha. Sekejap Okey. Kalau kita tengok buku al-badan ni, dia orang kata relevant, orang kata apa ni, sesuai kalau kita guna dengan kaedah lama. Contohnya kalau kita guna kaedah yang lama tu, alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, sa di atas ta. Maknanya kalau kita guna kaedah yang lama pun stay, orang kata boleh guna lagi. Kalau kita tengok dari segi buku ni sekali memang mudah sebab dia sangat nipis. Maknanya kalau kita nak guna kaedah-kaedah yang sebelum ni, kalau kita pernah belajar dekat kampung ataupun dekat sekolah yang mana-mana pun, dia boleh guna juga sebab memang sesuai. Memang dia tak orang kata apa, bukanlah dia ubah yang sistem yang sedia ada. Sistem yang sedia ada tu ada, tetap dipakai. Ya, Okey, betul. cumanya dimudahkan lagi. Jadi sebab tu dia punya pembelajaran tu ambil masa tak lama. Okey, kalau kata kaedah yang kampung tu mengeja satu-satu tu, dia akan ambil masa yang lama juga. Jadi kita sebab nak pendekkan masa, nak cepatkan supaya anak-anak ni lebih cepat masuk ke peringkat yang orang kata apa, mengaji Al-Quran. Okay, terutama kadang-kadang ada ibu bapa yang nak hantar anak masuk tahfiz tapi tak ada persediaan langsung untuk mengaji. Okay, kadang-kadang tak kenal pun huruf ni. Jadi dengan menggunakan badan ni sebenarnya, dia membantu untuk mempercepatkan proses belajar mengaji tu untuk dia kena huruf. Kadang-kadang orang kata apa, sebab kita dekat tahfiz juga, kita kena orang kata ulang baca untuk khatam tu kan. So kalau kata dia tidak kenal huruf, dia tak kenal baris apa semua, proses nak mengaji tu ambil masa yang lama. Dia ambil masa yang lama. Jadi kita guna kaedah badan ni, dalam masa 3 hari dia insyaAllah dia dah boleh kenal
huruf, dia dah boleh kenal baris, dia dah boleh kenal pokoknya huruf alif lam tu lah, alif lam Betul. alif lam samsiah ataupun alif lam qamarah, betul? Alif Betul. lam samsiah alif lam qamarah. Okey, lagi satu sebab yang menariknya, kalau tengok saya akan boleh tunjuk yang page yang pertama tu, yang alif yang di bawah dia tu ada eja ALIF tu. Yang mana? Yang muka depan. Saya tak yang sebelum tu. Yang ni. Yang itu. So dalam pengenalan awal ni, alif tu kalau kata dia tak kenal, dia boleh, kalau budak-budak yang boleh menulis menggunakan ABC, sebenarnya dia boleh kenal huruf tu sendiri dah melalui ejaan dia. Okay, ALIF alif. Okay, dia boleh baca alif. BA ba, CA ta, CSA sa. Okay, so jim JIM jim. Okay, HA ha. Okay. Cuma kat sini kita tak tekankan lagi tentang sebutan, betul, tentang markas huruf kat mana tempat keluar huruf tu dengan betul. Okay, yang ni kita baru pengenalan untuk dia faham asas sahaja. Dia faham orang kata huruf-huruf tu lah, dia boleh kenal lah. Okay, dia tunjuk kat dia yang mana huruf kaf, dia boleh nampak. Okay, sebab kalau dia tak tahu pun dia boleh eja. KAF dia boleh tahu dah kaf. Okay, kalau fa, FA, fa. Okay, so dia boleh eja kat situ dan dia boleh orang kata melatih diri tu untuk kenal huruf tu satu-satu. Ada 24 huruf hijaiyah. Okay, 24 huruf hijaiyah. Okay. So, minta kawan-kawan yang menonton, yang melihat live ni, okay, untuk share, untuk komen, okay, mudah-mudahan perkongsian kita ni orang kata bertebaran, okay, kita nak lebih ramai lagi yang boleh mengaji Al-Quran, okay, boleh faham Al-Quran. Bukan ni lah, maksudnya at least kalau macam kecil dulu umur 12 tahun dah khatam sekali dah Al-Quran. Okay, kita nak membudayakan Al-Quran dalam keluarga kita, sebab dia penting kalau kata tadi pun ada keluarga yang ada yang tadi isu yang kami kupas dalam perbincangan semalam adalah macam mana kita nak mengharmonikan balik adalah dengan gelombang juga. Okay, bila kita kata gelombang kat luar sini banyak dengan handphone apa semua tu, so kalau nak harmonikan balik gelombang dalam rumah kita tu, nak cantikkan dia, kena banyak-banyak baca Al-Quran. Kena baca Al-Quran ni, satu ayat dua satu ayat dua. So kalau kata anak kita baca lah, kita kena latih anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. So itu jadi kaedah ibadah ni antara kadang-kadang yang unik dia tuliskan orang kata selawat bagus tak selawat akan menimbulkan nur ke hati kita. So bila menimbulkan nur, dia akan memudahkan kita untuk dapat mengingati Al-Quran dan sebenarnya memudahkan kita Al-Quran. So Syakirin dekat sana memang buat kelas. Syakirin mau buat kelas Dia dah bersuara, sorry. Dia lalu buat kelas, tapi kami sekarang tengah buka untuk buat kelas online lah kalau siapa. Maknanya kita akan guna aplikasi Zoom lah untuk buat kelas nanti. Kebanyakan sekarang ni memang kelas kat Zoom. Okay, so orang kata kalau dia peringkat umur memang tak kisah kan. Maksudnya selalunya yang kelas Zoom ni yang dewasa ke, yang remaja ke, yang macam mana? Sekarang ni saya tekan kepada remaja lah, dewasa. Sebab kelas untuk kanak-kanak kita memang hari-hari ada. Tapi kalau kelas kanak-kanak selalunya berdepan kan, betul laki? Kelas kanak-kanak kita betul laki dekat tempat kami lah. Hari-hari kecuali Sabtu Ahad lepas maghrib. Di apa tu Taman Perak Rawang. Kan? Ya, betul. Itu selepas maghrib. Okay. Tapi kalau yang dewasa yang orang kata perlukan yang segan lah, kalau kata segan-segan nak pergi ke kelas ataupun nak buat secara online, boleh juga. Nanti Syakirin tinggalkan nombor phone dekat komen supaya yang nak belajar tentang Abadah ni
InsyaAllah sebab dia kalau ikutkan testimoni, ikutkan orang kata apa, sahabat-sahabat yang pernah ikut join, dia kalau mu'alaf sekalipun, dia hanya memerlukan masa 3 hari. Memang dalam masa 3 hari tu memang sebab ini memang kerangka dia untuk seseorang tu memang 3 hari. 3 hari ni maksudnya 21 jam. 21 jam. Kalau sehari sejam maksudnya perlu 21 hari lah. 21 hari untuk faham kaedah ni. Dan dia punya tu, jika anda tengok dia punya tulisan ni, macam ni, ibu babi ku satu ibu ni sama kaedah ni. Kaedah ni. Lepas tu dia akan ada yang ni pun, yang ni macam ni baca dah. Ni pun dia ada alunan ni juga. Okey, boleh tunjuk sikit. Boleh? Kita ajar. Yang ni kalau kita tengok, untuk melacangkan lidah, untuk lembutkan lidah, kita guna kaedah ni. Contohnya, baban wali babana minal mubni wal mibni mubaban wali baban. Tatan wali tatna minal mutni wal mitni mutatan wali tatan. Terus lagi. Terus lagi? Terus lagi. Kejap tu. Biar bagi orang dengar, bagi orang dapat macam mana dia sebab dia ni satunya dia bila yang ini dah peringkat agak yang berat sikit sebab dia dah masuk baris 1 ataupun baris. Lepas tu dia dah mula dengan orang kata apa? Ada panjang pendek. Kan yang asasnya yang tak ada panjang pendek yang mungkin baca yang sama juga ada tak? Yang sebelumnya itu. Yang bab yang kelima, yang paling pendek last sekali, bila masuk yang ke sebelah ni, dia akan habis. Baru dia akan masuk yang panjang sikit. Yang panjang ni pun kita akan guna kaedah untuk lembutkan lidah. Untuk lembutkan lidah. Ya, betul. So baru kita akan masuk ayat-ayat sikit lah. Dia dah mula, maksudnya kat situ dia dah mula masuk pada ayat Quran lah. Dia dah mula baca sikit ayat Quran. Baru dia maksudnya dah kenal. So kita akan test dengan ayat Quran lah. So yang itu, yang bacaan ni dia memang melibatkan 24 huruf tu ya. Maksudnya setiap huruf tu kan. Yang tadi yang Syakir baca tadi apa? Baban tu dia daripada huruf ba sampai huruf yang last kali huruf apa? Semua huruf satu-satu baris tu huruf yang ni kan. Mim, ain. Okey. Betul. Tambah kat sini. Cuba sebut Tolton tu. Mana? Yang Soson. Yang ni yang orang selalu fail ni. Sot dot ni. Daripada sot. Daripada sot. Yang mana? Yang ni kan ni? Yang atas. Atas yang sot. Ni? Ya. Daripada sot tu sampai dot. Soson. ولصصن من المثن والمثن مصاصا ولصاصا ضادا ولضدن من المدن والمدن مضادا ولضادا طاطا ولططن من المتن والمتن مطاطا ولطاطا ضادا ولضضن من المذن والمذن مضاضا ولضاضا. Harap-harap yang mana yang menonton ni dapatlah sikit macam mana sebenarnya. Itu yang penting bila yang salah satu cara yang diterapkan yang lain sikit daripada kaedah-kaedah lain, kaedah-kaedah yang ada di luar sana, yang ada dalam Abadah ni adalah bila dia punya yang bahagian ni, part ni orang kata apa, nak melembutkan lidah dia sebab dia sebut tu berulang-ulang kali. Dia sebut tu orang kata apa, baban. So dia ada huruf ba di atas, ba di bawah. So dia ada yang panjang pendek. Okey, bila dah sebut. So kat situ bila dah latih, kita nak latihkan, kita nak ni lembutkan lidah kita. So kena kerap ulang dia punya lagu dia tu. Okey, ulang. Baru kita boleh ingat apa tu short pun kita boleh Sofon, Golden, so yang so on yang lain-lain juga lah. Betul. Sebab dia punya itu cara teknik tu. Yang ini sebenarnya kalau kita tengok kelebihan yang ada pada dalam
kena abadah lah, abadah yang digunakan oleh Ustaz Dr. Syamsul. Okay. So yang kadang-kadang yang dah beli tu, yang belum tahu macam mana nak guna, hari ni kita share macam mana cara nak mengaji. Okay, cara nak apa tu, satu lagi kaedah lain macam mana kita nak perbaiki bacaan kita. Okay, selain daripada orang kata gunakan iqra', kita ada kaedah iqra', kita ada kaedah abadadi, kita ada banyak lagi kaedah lain kat luar sana. Okay, dan mungkin kaedah abadadi jarang orang dengar. Okay, jadi bila macam tu kata apa, sayanglah. Okay, sebenarnya kaedah ni pun sebenarnya kalau dah dengar kalau rumah ngaji yang sekarang ni tengah famous kat TV Ahli Hijrah tu, apa tu, Quran Hours tu, yang buat Quran Hours rumah ngaji memang gunakan kaedah abadah ni sebenarnya di tempat mereka untuk ajar orang macam mana, untuk mengajar orang yang nak mengaji Al-Quran ni, asas-asas mengaji ni dia orang gunakan kaedah abadah. Okay, memang dia orang ambil kaedah abadah. Kalau tengok dekat buku pun kita ada logo apa tu, rumah ngaji kan. Kalau dekat buku abadah, boleh tunjuk balik buku abadah tu ada logo rumah ngaji. Maksudnya memang pernah kerjasama dengan rumah ngaji. Tu nampak kan rumah ngaji ni untuk abadah ni memang guna tugas abadah untuk rumah ngaji. Jadi yang mana yang menonton hari ni, kalau rasa macam nak belajar lagi, orang kata apa, memahami lagi Al-Quran dengan orang kata kaedah abadah ni, nanti boleh hubung dengan Ustaz Syakir. Syakir mungkin sama dia nak dapatkan buku ke, nak dapatkan video ajar macam mana nak pakai. Sebab dulu kita ada CD, tapi CD tu dia macam laju, dia tak boleh stop kan. Ini kalau kita belajar dengan CD dia laju, dia tak boleh nak pause, dia terus je satu-satu kan. Jadi buku macam ni dia lebih best, maksudnya orang kata apa, kita faham teknik dan kaedah tu kan. Kalau yang nak untuk anak-anak dapatkan yang abadah junior tu, boleh dah ajar dia orang macam mana nak menulis. Okey, satu-satu kenalkan kenalkan huruf tu dengan cara menulis satu persatu. Okey, dia budak-budak ni kena suka buat latihan tau, orang berlatih menulis. Sambil latih menulis sambil sebut, dan sambil macam tu juga kita sambil ajar selawat. Okey, jadi kalau ada yang baru tengok ni, minta tolong share-sharekan kita punya sembang santai ni dengan saudara kita Syakirin Sanusi di Rawang. Okay, pakcik di Subang Rai. Okay, kita tengah online ni, alhamdulillah tak ada gangguan. Okay, tak putus. Cuma tadi awal yang pertama tadi ada masalah sikit. Itu je. Ini orang kata sekarang ni nampak lancar sikit lah. Okay, walaupun ada lagi orang kata yang lain tu InsyaAllah di atas. Okay, kalau boleh sekali lagi Syakirin alunkan selawat badah dengan yang Ustaz Ubadah Al-Batar. Boleh. Okay, boleh sebelum Sorry kalau saya tak dengar sebab ada double suara. Tak apa. Okay. Okay. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Abatathat jahada Darozasa syafadatu Zu'agafa Qakalama Nawahaya Wasalama Tawassalna Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah. Okay, baik. Terima kasih saudara Syakirin sebab kita dalam live pada hari ini. Okay, siapa-siapa yang tak sempat nak menonton dari awal, boleh nanti ulang tengok balik lah sebab pakcik akan tinggalkan kat sini.
dia punya perkongsian, dan nanti Syakirin pun akan komen untuk tinggalkan nombor kontak. Jadi sesiapa yang nak dapatkan Abada ni boleh terus hubungi Syakirin lah. Okay, pakcik susah sikit kalau nak pakcik pun nak kena minta dengan Syakirin juga. So terus kontak dengan Syakirin untuk dapatkan Abada, sama ada Abada junior ataupun Abada yang untuk dewasa lah. Abada dewasa ada dua. Okay, Abada dewasa ada dua, iaitu yang satu lagi hukum tajwid. Okay, hari ni kita tak masuk dalam hukum tajwid. Abada yang ada hukum tajwid tu. Okay, sebab dia yang hukum tajwid tu lebih rumit lah. Ini. Tapi dia punya sistem tu, sistem yang diperkenalkan tu, hukum dalam Al-Quran tu kan, dia lebih mudah. Okay, dia sebab dia pakai catat. Okay, jadi okay, jadi itu saja rasanya untuk sembang-sembang hari ni. Sebenarnya saja je sebenarnya buat ni pun apa tu, Ustaz Syakirin pun tak ready sebenarnya. Dia memang kena terjah je. Pagi tadi terus pakcik call, pakcik WhatsApp minta dia sedia supaya dapat isi program petang ni lah, untuk sembang santai petang ni, untuk dia berbicara tentang Abada ni. So kalau ada kekurangan kami tu minta maaf. Okay, sebab ini adalah orang kata apa, live yang memang pakcik jenis kalau kata nak buat je. Okay, terus nak buat terus dia tadi pun dia baru balik daripada hantar makan ke Tafiz, so dia ready. Cik kata okey tak apa, nak bagi kadang-kadang dia orang ni kena terjah macam ni. Sebab apa, kalau tidak dia orang macam apa tu, banyak kata selalu dia takutlah apa semua kan. So bila dia buat tu biar dia rasa sikit lah. Okey, supaya dia hilang takut tu, nanti dia berani nak buat live. Okey, ni sebenarnya cara-cara pakcik nak bantu anak-anak muda ni. Okey, nak kenalkan dia orang, nak bantu dia orang ke depan, hilangkan rasa gugup dan takut. Okey, untuk berkongsi ilmu yang mereka ada. Kadang-kadang dia orang ni bukan tak ada ilmu, macam Ustaz Fatih kan, dia orang ada ilmu. Okey, dia orang ada ilmu, dia orang ada pengetahuan tu, tapi dia orang takut bila nak live seorang tu, dia orang tak tahu nak cakap kat mana, nak mula macam mana. Okey, so macam sama juga dengan Ustaz Syafiq ni, sebenarnya dia dah ajar Abada ni dah lama. Okey, dah 3-4 tahun. Okey, dah 3-4 tahun belajar mengajar Abada. Memang orang kata memang mahir lah. Okey, memang mahir mengajar dengan budak-budak ni, dah memang 3-4 tahun mengajar. Okey, so jadi kadang-kadang sayang lah bila dia orang tak gunakan ilmu tu, dia orang tak sebarkan apa yang dia orang tahu. Okey, jadi kadang-kadang dia orang segan nak buat live. Dia orang bukan tak boleh buat live sebenarnya, dia orang segan, dia orang rasa macam tak layak apa semua tu. Jadi ini cara pakcik untuk nak push dia orang untuk kongsi ilmu yang dia orang ada. Okey, ini orang kata antara anak-anak didik juga yang sebenarnya pakcik kenal, yang dia orang ni berbakat tapi perlu digilap, perlu diasah. Okey, jadi insyaAllah kalau kata ada kesempatan lain lagi, mungkin nanti yang kedua nanti mungkin kita akan sembang pula dengan Syakirin lagi tentang macam mana nak kenal apa tu, hukum-hukum dalam Al-Quran tu melalui ilmu tajwid guna kaedah Abada juga. Okey, mungkin minggu depan pula lah. Okey, minggu depan pula hari yang sama. Sebab jadi kalau boleh nak isi program sembang santai ni dengan orang kata ilmu pada setiap hari sekurang sejam. Okey, sekurang sejam pada setiap hari yang ada lah. Okey, mesti hari orang kata apa, buka hari macam hari Isnin kita memang akan tauhid, hari Jumaat pun tauhid, ataupun hari Jumaat tu kita mungkin akan tukar tajuk. Okey, so hari Rabu ni kita isi dengan orang kata apa, pengenalan kepada ilmu Al-Quran, kita nak kenal Al-Quran. Dan ada lagi beberapa ilmu yang pakcik dah mula nampak ada orang kata penyampai dia, orang yang boleh nak kongsi ilmu tersebut. Cuma dia orang tak berani nak ke depan. Okey, tapi mungkin pakcik akan macam ni lah, terjah ke minta dia orang live bersama untuk kongsi apa ilmu yang dia orang ada. Okey, sebab kami ni banyak projek lagi selain daripada Abada ni sebagai salah satu cabang. Okey, salah satu cabang. Okey, kita belajar dalam ilmu dalam apa tu, kita nak mendalami Al-Quran. Okey, so terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton, terima kasih pada yang share, okey, yang komen, terima kasih banyak. Okey, mudah-mudahan orang kata apa,
dapat sesuatu lah, okey, dapat sesuatu ilmu yang baru. Maksudnya kalau perlu nak belajar dengan mendalami dengan Abadah ni, orang kata apa, boleh berguru dengan Syakirin, dan juga ada lagi sebenarnya beberapa orang yang kalau nak yang perempuan, kalau nak guru perempuan pun kita ada guru perempuan, okey, beberapa orang. Okey, kalau yang nak ustaz yang lebih dewasa pun ada. Maksudnya Syakirin mungkin dia nampak macam remaja sangat pun, tapi insyaAllah boleh. Okey, boleh membantu anda yang nak kenal mengaji ni dalam masa 21 jam, okey, atau 3 hari. Kalau kursus yang betul memang duduk 3 hari, sehari 7 jam, 3 hari, insyaAllah boleh balik dah boleh baca. Tapi kalau kata ikut kelas sejam, maksudnya memerlukan 21 jam ataupun lebih sikit lah, pada ikut kemampuan kita sendiri untuk yang macam mana kita nak belajar. Okey, macam dulu memang seminggu sekali je pakcik pergi ajar dekat dekat rumah, kita pergi ajar guna kaedah ni seminggu sekali je. Tapi dia memang tiap hari dia latih sendiri, dia ulang-ulang apa yang kita ajar, maka dia cepat dapat. Okey, ini nak mengaji ni pun bergantung pada kita punya kehendak dan kemahuan juga. Okey, guru ni hanya bantu sikit-sikit je, lepas tu balik buat latihan lagi, insyaAllah lagi cepat dapat, lagi cepat orang kata belajar. Okey, so kalau anda rasa apa tu bermanfaat perkongsian ni, tolong sharekan dengan sahabat-sahabat yang lain, supaya sembang santai kita ni orang kata apa mencapai objektif dia untuk kita berkongsi-kongsi ilmu dengan lebih ramai orang kat luar sana kan, lebih ramai orang lagi tahu tentang apa tu mungkin teknik-teknik yang anda tak tahu, ataupun ilmu-ilmu lain yang mungkin belajar dengan guru lain dia punya ni, belajar dengan lepas tu bila disembang santaikan, dikupas-kupas ni dia lain pula. Okey, so ini adalah orang kata apa, satu jalan kita nak orang kata menyebar-nyebarkan ilmu. Okey, insyaAllah dah asar. Sekian saja daripada Pakcik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.